Selagi tak mai asap yang pelik-pelik, kita tak kata benda tuduhan yang disebutkan oleh Nabi. Pasal kita ni dengan Arab Jahilah lebih kurang perlukan bukti, perlukan apa mukjizat dan sebagainya, barulah kita nak beriman dengan hadis-hadis Nabi. Sedangkan orang mukmin itu sifatnya hati-hati. Jadi para sahabat Nabi ini sifatnya hati-hati. Dia apa sahaja yang berlaku, dia akan kaitkan dengan hadis Nabi. Apa waqi', apa keadaan yang berlaku, dia kaitkan dengan hadis Nabi. Maka dapat dilihat dengan jelas apa yang berlaku di matanya. Contohnya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan sayati fi akhir zaman yakulun nas ar-riba. Akan sampai satu zaman di akhir zaman, semua manusia akan makan riba. Dan sekiranya mereka melindungi diri mereka daripada riba, mereka tetap terkena debu-debunya. Kita orang Islam kena intelektual lah, kena intelligent, kena pandai, kena cerdik, kaji apa yang dimaknakan dengan riba, dan kenapa semua orang makan riba, dan macam mana ianya dilakukan. Dan kalau tak makan riba, terkena pula debu-debunya. Macam mana tu? Kaji. Kita dengar hadis, nak tunggu siapa lagi kaji? Orang kafir kaji hadis ni dahsyat. Kita tak kaji. Cuba kita kaji tengok. Apa yang Nabi SAW maksudkan dengan semua manusia akan makan riba? Kita duk kata, saya tak makan riba, saya tak ambil riba. Tetap terkena dengan debu-debunya. Jadi kalau kita analisis hadis tersebut, akhir zaman yang dimaknakan oleh Nabi SAW itu ialah zaman kita. Zaman kita ni semua orang makan riba. Dan kalau dia tak ambil riba, dia terkena debu. Kecuali kalau dia piduk dalam hutan, makan hasil dia sendiri, dia tanam pokok sendiri, bela lembu kambing sendiri, tak bermuamalat, tak berjual beli dengan siapa pun, yang tu tak kena riba. Riba ni kena semua, ulama ke, wali-wali Allah ke, semua terkena debu-debu riba pada zaman ini. Pasal apa? Tengok institusi kewangan kita, institusi kewangan seluruh dunia. Bila institusi bank tu diwujudkan, dia adalah satu institusi riba yang wujud daripada zaman Rasulullah lagi. Tetapi bila Nabi SAW datang ke Madinah, Nabi hapuskan riba di Madinah. Orang-orang Yahudi buat bank ni lama dah di Madinah ni, duk bagi loan ke orang, bayar balik dengan harga yang lebih. Nabi datang, Nabi bagi tahu tu haram. Turun ayat berkaitan dengan riba. Sehingga kan Allah Ta'ala isytihar perang dengan sesiapa yang mengambil riba. Kita duk pelik pasal apa doa tak makbul. Hang isytihar perang dengan Allah, macam mana doa nak makbul? Isytihar perang dengan Allah, lepas tu minta pada Allah pula, macam mana nak makbul? Jadi bila mana zaman Rasulullah riba tak dapat diamalkan oleh orang Yahudi, dia punya keturunan dia tu, dia buat planning, akhirnya wujudlah Bank Dunia yang menguasai seluruh dunia punya sistem kewangan. Daripada situ munculnya duit kertas, yang mana dulu kita semua ni menggunakan dinar dan dirham, emas dan perak. Tiba-tiba ditukar dengan voucher. Ada perjanjian lepas Perang Dunia Kedua dulu, perjanjian Bretton Woods dan sebagainya, yang pada mulanya duit kertas hanyalah satu voucher untuk menggantikan emas. Kita bawa voucher tu pergi kat bank, kita boleh dapat emas. Dulu lah. Lepas tu Presiden Amerika hapuskan sandaran emas tersebut, jadilah kertas mata-mata. Dan kertas itu dicetak berdasarkan permintaan loan. Ada orang minta nak buat loan, nak buat beli rumah, buat beli kereta dan sebagainya, dia minta pada bank, bank akan cetak. Jadi orang ni minta lagi, akan cetak. Dia cetak berdasarkan riba yang dikenakan kepada orang yang buat loan tu. Jadi duit kertas yang tersebar ke seluruh dunia ni adalah cetakan riba secara tidak langsung. Jadi kalau kita tak ambil riba, saya kata saya beli cash semua, rumah cash, kereta cash,
ataupun rumah dia sewa, kereta dia beli second hand yang murah-murah saja, tetap terkena debu-debunya sebab muamalat dia tu menggunakan duit kertas. Duit kertas itu terhasil daripada riba. Tetap terkena debu-debu dia. Benar lagi dibenarkan sabdaan Nabi SAW. Nabi benar lagi dibenarkan, berlaku di zaman kita. Dengan ustaz-ustaz, tok-tok guru, ulama-ulama pun pegang dengan duit kertas tu, kena debu-debu riba. Habis tu kalau tak pakai macam mana? Nak beli nasi lemak tak boleh, nak beli ayak tak boleh. Nah? Jadi semua terpaksa. Duit kertas yang ada di dalam masyarakat kita sekarang ni tuan-tuan, dia bukannya harus, tuan-tuan, dia adalah darurat. Dia adalah benda yang darurat. Jadi hati kita sebagai orang Islam, Nabi SAW bagi tahu, sekiranya kamu melihat kemungkaran, taghyir biyadih, kamu hendaklah ubah dengan kuasa kamu. Kalau kamu tak ada kuasa, tak boleh nak buat apa, kamu tak pegang negara, kamu tak pegang bank, kamu tak pegang apa, ubahlah dengan lisan. Cerita. Educate, didik umat ni, apa tu riba, apa masalah riba. Riba ni dosa yang begitu besar. 1 dirham Nabi SAW bagi tahu, kamu makan riba sama seperti berzina 36 kali. Sebut dalam hadis. Dalam satu hadis, riba itu ada 70 tingkatan, dan yang paling rendah sekali sama seperti berzina dengan ibu sendiri. Ancaman daripada Nabi SAW.